Baik, iltizam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mewujudkan kestabilan politik demi kepentingan rakyat dan negara tidak perlu disangkal lagi. Satu demi satu usaha dilaksana bagi memastikan misi utamanya itu tercapai. Ya, ia termasuk membentangkan usul undi percaya ke atas diri beliau di Dewan Rakyat esok. Pasukan sahih berimbang melalui wartawan Andy Rizal Rohadian ada perinciannya. Keputusan melaksana usul undi percaya sudah dinyatakan Datuk Seri Anwar pada sidang media pertamanya sebagai Perdana Menteri ke-10. Banyak pihak memuji dan menyokong tindakan berani itu. Namun, ada juga yang berpendapat tiada keperluan untuk melaksana usul undi percaya. Hakikatnya, pembentangan usul tersebut hanyalah satu amalan, bukan ketetapan. Tiada peruntukan dalam perlembagaan yang mewajibkan Perdana Menteri mengemukakan usul undi percaya ke atas dirinya sebaik beliau dilantik menjadi ketua kerajaan. Jadi ini adalah amalan di negara-negara yang mengamalkan Westminster Model. Jadi biasanya undi percaya itu dibuat atau undi tidak percaya dibuat tu apabila berlaku suatu peristiwa dalam pentadbiran yang menjadi persoalan atau keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri itu tidak dipersetujui oleh ahli dewan. Pembentangan usul undi percaya bukan bertujuan menentukan keabsahan pelantikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, bagi memperkukuh kedudukan beliau sebagai ketua kerajaan, sekaligus menamatkan kesangsian dibangkitkan segelintir pihak. Masyarakat perlu berhati-hati dengan memahami perbezaan makna antara mengabsahkan dan memperkukuh kedudukan. Kuasa mengabsahkan pelantikan Perdana Menteri terletak sepenuhnya pada Yang di-Pertuan Agong. Ia ketetapan dalam perlembagaan yang tidak boleh dipertikai mana-mana pihak. Membenarkan pelantikan Perdana Menteri wajib disahkan oleh Parlimen dalam apa cara sekalipun, seolah-olah merendahkan kuasa budi bicara dan perkenan baginda. Jadi semasa baginda memperkenankan seseorang yang baginda anggap mungkin mempunyai kepercayaan majoriti itu, baginda memperkenankan angkat sumpah dan juga sumpah jawatan dan juga sumpah simpan rahsia. Jadi pelantikan seorang Perdana Menteri itu sah pada ketika itu juga. Semua pihak haruslah menerima dan juga memberikan kepercayaan kepada institusi beraja itu. Datuk Seri Anwar perlu mendapat sokongan 2/3 ahli dewan untuk membuktikan kedudukannya sebagai Perdana Menteri benar-benar kukuh. Namun, apa yang akan berlaku jika beliau tidak memperoleh kepercayaan majoriti? Dia ada dua pilihan saja. Pertama, dia boleh minta kepada Yang di-Pertuan Agong tu untuk membubarkan dewan. Kalau dewan itu tidak dibubarkan sebab Agong mempunyai budi bicara untuk bubar atau tidak bubar, maka beliau hendaklah resign, letak jawatan beliau dan jemaah menteri sekalilah. Soalnya, adakah ini masa yang sesuai untuk menukar kerajaan sekali lagi? Bersediakah kita untuk melaksana semula proses pemilihan pemimpin? Membayangkannya saja sudah cukup melelahkan. Jadi, kestabilan politik sangat penting dan amat diperlukan. Lebih-lebih lagi dalam situasi kita mahu melangkah ke tahun baharu yang mencabar. Banyak urusan berkepentingan rakyat dan negara masih belum diselesaikan. Macam yang kita semua tahu, kita recently COVID-19, semua orang affected, business semua teruk, and banyak rakyat yang suffer from that. Saya berharap kedua-dua belah pihak sampai dari kerajaan dan pembangkang dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Selaku kerajaan, tugas mereka ialah menetapkan dasar dan polisi yang betul untuk mengekalkan kestabilan, dan selaku pembangkang, tugas mereka adalah untuk review. Mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 akan berlangsung 3 hari mulai esok. Tindak tanduk setiap wakil rakyat akan diperhatikan masyarakat. Cabar-mencabar antara pemimpin bagi membuktikan siapa yang lebih berkuasa perlu segera dihentikan. Cabaran lebih penting sudah ada di depan mata dan menanti untuk diselesaikan. Sokong usaha mewujudkan kestabilan politik dan mula fokus ke arah membangunkan negara. Andy Rizal Rohadian, RTM.